Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rusmanira binti Muhammad dari kelas D, nombor metrik D34795, kumpulan 3, sama membentangkan review yang bertajuk Kesan Ijaz Al-Quran dalam Kehidupan Manusia. Kepada pengenalan, pengajian yang melibatkan bidang ijaz Al-Quran merupakan satu bidang ilmu yang penting untuk membolehkan seseorang itu memahami, menghurai, seterusnya mentafsir tentang sesuatu ilmu yang dibentangkan di dalam Al-Quran dengan baik dan sempurna. Ia merupakan satu ilmu yang amat pentinglah untuk kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Okey, kita pergi kepada bahagian ijaz. Ijaz terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, ijaz al-lughawi. Maknanya Al-Quran ni wujud hari ini dalam bentuk mushaf dan boleh kita lihat, kita baca dan kita ambil apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-lughawi ni bermakna Al-Quran itu merupakan satu tata bahasa ataupun kesusastraan yang amat tinggi terkandung di dalamnya. Jadi Allah turunkan Al-Quran bersesuaian dengan masa tersebut, yang mana bangsa Arab pada masa itu memang terkenal dengan penguasaan kesusastraan yang amat tinggi. Tapi bila diturunkan Al-Quran, mereka tak mampu untuk menandingi kesusastraan yang tinggi yang terdapat dalam Al-Quran. Mereka mengaku kalah dan amat takjub dengan balaghah ataupun kesusastraan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, ijaz ilmi. Kemukjizatan ilmiah Quran bukanlah terletak pada pencakupannya tentang teori-teori ilmiah yang selalu baru dan berubah, serta merupakan hasil usaha manusia dalam penelitian dan pengamatan. Ini dalam Al-Quran ni terdapat satu ilmu yang amat tinggi seperti ilmu sains. Ilmu ini maknanya merangkumi ilmu sains. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, firman Allah yang bererti, dan dari air kami jadikan semua benda hidup, maka mengapakah mereka tidak juga mahu beriman? Jadi dalam teori sains, dalam kajian sains, semua benda hidup bermula ataupun terjadinya daripada air. Jadi kalau dikira pada masa tersebut dengan keadaan Nabi yang seorang ummi, di mana dia tahu perkara tersebut kalau tidak Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang Maha Kuasa. Okey, seterusnya ijaz tasri'i. Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu memerlukan orang lain. Tasri'i ini maknanya di dalam Al-Quran telah digariskan panduan-panduan untuk manusia mengikutinya, seperti memelihara pegangan hidup supaya manusia tidak syirik ataupun menyembah selain pada Allah, memelihara kehidupan, memelihara akal fikiran. Kita tidak boleh merosakkan akal fikiran kita secara sewenang-wenangnya, seperti dengan cara meminum arak, mengambil dadah, macam-macam perkara yang boleh menjejaskan akal fikiran manusia. Seterusnya dalam Al-Quran juga ia memelihara batas keturunan. Itu telah digariskan. Manusia ni kena jaga kesucian zuriat keturunan mereka melalui
perkahwinan, tidak boleh berzina atau pergaulan bebas. Seterusnya ijaz tarbawi, iaitu Al-Quran meletakkan akhlak pada kedudukan yang tertinggi. Ketiga-tiga perkara ini ada saling berkait rapat. Ijaz tarbawi ini contohnya dalam Quran menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf. Ceritakan macam mana kisah Nabi Yusuf sehingga satu surah yang lengkap Nabi Yusuf ceritakan. Jadi dengan adanya surah ini sebenarnya telah menarik ramai orang-orang Yahudi memeluk Islam, kerana cerita ini sesuai dengan apa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Tunjuk tingginya ijaz tarbawi. Okey, seterusnya kita tengok faedah ijaz Al-Quran kepada manusia. Pertama, membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW yang membawa mukjizat kitab Al-Quran itu adalah benar-benar seorang Nabi dan Rasulullah. Membuktikan bahawa kitab Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah, bukan buatan malaikat Jibril dan bukan tulisan Nabi Muhammad SAW. Ketiga, menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghahnya bahasa manusia, kerana terbukti pakar-pakar pujangga sastra dan seni bahasa Arab tidak ada yang mampu mendatangkan kitab sesanding ataupun sama seperti Al-Quran. Bahkan ada dalam satu kisah Al-Quran tu Allah SWT mencabar kaum Yahudi untuk menciptakan seekor lalat, tapi mereka tak mampu. Yang keempat, menunjukkan kelemahan daya upaya dan keupayaan umat manusia yang tidak sebanding dengan keangkuhan dan kesombongannya. Mereka ingkar, tidak mahu beriman dan sombong, tidak mahu menerima kitab suci itu. Mereka dengan sikap sombong mereka itu dah sebenarnya mereka tidak mengaku. Sebenarnya di sudut hati mereka memang mereka mengaku, tapi kerana sikap angkuh mereka itu sahaja yang menghalang mereka daripada mempercayai kitab ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kelima, dapat membentuk masyarakat yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Allah berfirman, kamu akan bahagia ataupun selamat jika kamu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnahku. Jadi kita tengok masyarakat sekarang yang kucar kacir, banyak berlaku benda-benda yang tidak katakan tidak sepatutnya berlaku, kerana mereka telah meninggalkan Al-Quran. Al-Quran hanya jadi hiasan di rumah-rumah, disimpan di dalam almari sebagai bahan antik. Dan ada setengah pula belajar Al-Quran sekadar belajar taranum, belajar bacaan, tapi tidak mengambil intipati apa yang terdapat di dalam Al-Quran yang sepatutnya digali, diamalkan di dalam kehidupan manusia, khususnya umat Islam ini sendiri. Tapi sekarang kita tengok umat ataupun orang yang bukan Islam yang telah mengaplikasikan Al-Quran dalam hidup mereka. Walaupun mereka tidak beriman, tapi mereka percaya bahawa apa yang terdapat dalam Al-Quran ini adalah betul. Kita tengok macam mana Yahudi telah menggali ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran sehingga mereka menjadi manusia yang boleh menguasai dunia hari ini. Okey, seterusnya kita tengok yang keenam, membentuk manusia bersifat mudah antara satu sama lain. InsyaAllah bila kita berpegang kepada apa yang terdapat dalam Al-Quran, manusia akan bersifat dengan sifat yang mulia dan mereka tidak akan mahu ataupun tidak akan melakukan perkara-perkara yang menyalahi apa yang terdapat dalam Al-Quran, kerana Al-Quran ini ada garis panduan yang lengkap untuk kita ikuti ataupun untuk kita amalkan menjadi manusia yang sempurna. Yang ketujuh, membangunkan masyarakat dengan pelbagai ilmu pendidikan dan pengetahuan. Dalam Al-Quran yang terdapat pelbagai ilmu yang perlu kita gali dan kita aplikasikan atau kita amalkan dalam kehidupan kita. Seperti yang saya bagi tahu tadi lah, bahawa
dalam Al-Quran tu memang terdapat segala ilmu, tapi kita umat Islam hanya sekadar membaca, membaguskan bacaan tu bagus, tapi yang dianjurkan oleh Allah ataupun yang disuruh oleh Rasulullah kita gali ataupun kita cuba keluarkan untuk kehidupan kita apa yang terdapat dalam Al-Quran. Okey, yang ke-8, dapat dijadikan panduan atau petunjuk kepada seluruh umat manusia apabila berdepan dengan sesuatu masalah yang dihadapi. Ya, ini pun satu lagi yang amat malam bagi kita. Panduan dah lengkap, contohnya hukum-hukum terhadap pesalah-pesalah yang melakukan kesalahan dalam masyarakat telah dijelaskan, tapi kita sekarang telah meletakkan hukum-hukum tersebut di bawah dan kita menganggap undang-undang ataupun hukum yang dicipta oleh manusia. Itu yang menyebabkan masyarakat kita sekarang berada dalam keadaan yang sangat teruk dan azab. Okey, seterusnya, dapat mengetahui dan mengakui kebesaran Allah dan betapa agungnya kitab Al-Quran. Ya, memang kita akui ya, bila kita membaca, menggali, melihat tafsir atau erti apa yang terkandung dalam Al-Quran ni tentang perkara-perkara gaib yang terdapat dalam Al-Quran, kita yakin kita tak akan berani untuk melakukan kesalahan ataupun maksiat kepada Allah. Kita yakin dengan pembalasan di akhirat nanti dan pembalasan syurga dan neraka. Semua itu terkandung dalam Al-Quran. Jadi kalau kita beriman dan yakin dengan Al-Quran, memang kita akan mengakui kebesaran Allah dan betapa agungnya kitab Al-Quran. Yang ke-10, meyakini dan mengenal pasti bahawa Al-Quran benar-benar kitab ciptaan Allah dan bukan ciptaan manusia. Seperti yang kita tentang awal tadi lah. Bila kita dah mempelajari ijaz ni, kerana kita tahu bahawa Al-Quran ni teramat sempurna dan tidak mungkin manusia dapat mereka ataupun mencipta Al-Quran sebegini, dan benarlah ia adalah kitab daripada Allah ataupun kalamullah yang manusia tidak mampu untuk menciptakan walau satu surah yang pendek untuk menandingi kesusastraan atau balaghah yang terdapat dalam Al-Quran. Okey, kesan mempelajari ijaz Al-Quran. Yang pertama, mempelajari bidang ilmu ijaz Al-Quran memangnya dapat meninggalkan kesan yang mendalam di dalam jiwa umat Islam. InsyaAllah selepas kita mempelajari, semakin kita merasai keagungan dan kesucian kitab yang ditinggalkan oleh Rasulullah ini kepada kita sehingga hari kiamat. Yang kedua, mempelajari ijaz Al-Quran akan bertambah keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat keimanan adalah nur yang Allah pancarkan ke dalam jiwa umat Islam yang dapat mendalami dengan sepenuh hati dan akal akan ijaz sesuatu ayat Al-Quran. Yang ketiga, dengan mempelajari ijaz sesuatu ayat-ayat Al-Quran sudah pasti dapat melembutkan hati dan jiwa umat Islam yang keras dan bercelaru, kerana Allah telah menyatakan bahawa ayat-ayat Al-Quran itu mampu melembutkan hati orang-orang yang dikehendaki memiliki hidayah daripada Allah. Seperti apa? Terimanya hidayah Umar bila mendengar surah Taha yang dibaca oleh adiknya Fatimah. Dan sekarang ni pun banyak kita dengar orang-orang kafir ataupun orang-orang yang bukan Islam tertarik untuk memeluk agama Islam ni apabila mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dan cuba mempelajari apa yang terkandung dalam Al-Quran. Selain dari itu, dengan mempelajari ijaz Al-Quran akan